Okey, sorry. Okey, sorry. Rasanya tadi ada button saya tak ni. All Okey, good. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat malam semua. Apa khabar? Okey, sorry, minta maaf tadi mungkin ada gangguan teknikal sikit, ada some button saya tak on. So, orang kata minta maaf lah. So, okey, alhamdulillah kita sama-sama dengan kita pada malam ni. Orang kata untuk sejam setengah yang akan datang ni untuk kita sama-sama ambil manfaat tentang apa pasaran hadapan futures market. So kalau nak tanya nak tahu lebih lanjut, kita kenalah stay tune sampai hujung rancangan eh. Okey, terbaik. So, okey, alhamdulillah semua apa dah okey dah. So, saya ucapkan lagi sekali selamat datang dan selamat malam dan insya-Allah kita akan sama-sama untuk sejam setengah yang akan datang. Okey? Okey, so sementara tu saya nak share saya punya slide dulu boleh eh? Okay. Okey, saya nak tanya lagi sekali. Nampak ke tak? Nampak ke nampak? Nampak ke tak? Nampak ke tak nampak? Nampak ah? Okey, terima kasih di atas komen siapa yang nampak. Okey, alhamdulillah dan okey dan maknanya saya punya ni okey lah booking lah. So, berapa ramai yang excited nak dengar kita punya sesi pada malam ni? Kita bawakan khas untuk anda daripada apa kata kita dibawakan oleh Bursa Malaysia dan sama-sama dengan Excellent dan kita dan juga majalah Labo. So, kata kita buat malam ni memang khas untuk you all dan kita buat percuma kan. Kita tak ada nak charge peserta ke apa ke dan memang kita datangkan sama-sama dengan you ilmu yang memang kata ilmu yang power. Siapa yang pernah follow kita daripada sebelum-sebelum ni, ini actually kita punya sesi yang keempat tuan-tuan dan puan-puan. So ni bukan first time kita buat. So lepas ni memang kita akan ada lagi few sessions. So kalau boleh nanti kita sama-sama apa join lah sementara ada kan. Okay, so terbaik. Okey, tapi sebelum kita nak mulakan majlis, mungkin saya boleh bagi tahu dia punya peraturan sikit lah tentang kita punya majlis pada malam ni. So kalau boleh make sure tadi pun ada gangguan teknikal sikit, so mungkin you all tak dengar. So far saya rasa mungkin so far you punya audio semua jelas kan? Sebab based on you punya feedback, based on you punya apa yang tadi kata tak boleh dengar tapi sekarang boleh dengar. So just kalau make sure kalau you tak boleh dengar, mungkin ada problem dekat bahagian you punya speaker atau kata setting tu lah. Dan lagi satu just make sure you punya apa internet connection ni okey malam-malam ni. Sebab kalau internet connection tak okey, nanti putus-putus ke apa mungkin you tak nampak slide ke atau lagging ke apa ke. So just make sure you punya internet connection okey. Baik. Okey, apa lagi? Okay, seterusnya, ni saya nak minta tolong kalau siapa yang turn on video tadi, kan, mungkin by default dia turn on dia punya video tadi, so mungkin boleh off sebentar. Sebab apa? Kita takut kalau semua on sekali serentak dia punya video, takut nanti apa dia punya speed pun akan jadi slow. Okay? Bukan nak kata you all tak handsome, tak cantik kan. Tapi for the purpose of this presentation or for the purpose of the next kita punya webinar ni, untuk kita mohon you all stop je video. Boleh? Saya bagi masa dalam mungkin 3 saat. Macam mana nak stop video tu? Okay, kat bahagian bawah tu kita ada bagi dia punya apa yang kotak merah tu. So you klik dekat situ, nanti dia akan stop lah dia punya video. Okay? Okay, so 1, 2, 3. Okay, terbaik. Memang terbaik lah you all semua kan. Memang patuhi kita punya arahan. Okay, so macam mana you in case you ada soalan? Sebab orang kata benda ni mungkin benda baru pada you all. Macam saya pun, saya memang apa dalam futures market ni memang totally new. Memang newbie lah orang kata kan. Tapi saya kalau dalam saham tu boleh lah sikit-sikit kan. Tapi dalam futures ni kalau you ada apa soalan, kalau you tak kisahlah soalan newbie ke orang kata soalan yang mungkin bagi apa soalan bodoh. There's no such thing as soalan bodoh lah. Tapi yang kata kalau you ada soalan, cara-cara nak tanyakan soalan tu, you make sure betul-betul Sebab takut nanti kalau you tak follow dia punya steps ni, takut nanti kita terlepas pandang. Boleh? Okay, so step pertama, you klik pada button Q&A kat situ. Dan make sure you ada apa select all co-host bila select all co-host barulah kita semua boleh nampak you punya soalan. Clear lah kan? Sebab saya rasa mostly of you apa banyakkan daripada kita semua dah quite familiar dengan apa dengan online meeting lah, dengan apa Zoom lah, dengan webinar lah, dengan Webex lah. So rasanya benda ni quite common lah. Should be no issue for all of you lah kan? Itu baik. Okay, so apa lagi? Okay, nak bagi tahu you all bahawa sesi malam ni bukan stop sekat ni saja So kita ada next punya session bila bulan Julai, on the 13th of July. Ni bagi apa yang kalau berminat nak tahu lebih lanjut tapi dia dalam bahasa English. So kita ada topik apa trading for living on the 13th of July.
Okay, next kita ada quantitative model for LCPO trading strategy. Wah, nak sebut pun memang payah ni. Bukan calang-calangnya topik ni, memang power, memang apa deepnya dia punya topik. So bila kita akan buat on the 20th of July. Dan next session, kalau siapa yang berminat nak dengar sesi dalam bahasa Melayu macam malam ni. So bila kita akan buat pada 27 Julai next month. So apa topik dia? Bagaimana menjaga risiko supaya berjaya dalam pelaburan FCPO. Ni memang topik-topik ni menarik dan topik-topik ni memang kata memang dibawakan oleh speaker yang berpengalaman, speaker yang memang memang padu. So rugilah kalau kita tak attend. Dan semua ni percuma. Siapa yang berminat boleh klik pada bukan klik lah kan, tu bukan klik tu QR code. So QR code siapa yang berminat mungkin boleh bawa keluar you punya phone dan you scan dia punya QR code. Boleh? Okay, terbaik. So berapa banyak minat? Rasa ramai berminat ni pun. Lagipun dia percuma dan biasanya kita akan buat sesi ni waktu malam. So memang tak kacau kita punya kehidupan waktu siang ke kerja ke kan. Okay, terbaik Okay, apa lagi? Yang kalau tadi kita ada webinar. So webinar ni dia biasa macam macam singkat sangat. Biasa kita buat webinar ni dalam sejam setengah macam tu, memang orang kata memang tak cukup masa. So bila tak cukup masa ni, you nak lagi advance, jangan risau, kita ada. Nak sesi lagi advance, kita panggil workshop. So workshop ni kita bagikan kepada 2 sesi dan kita kalau boleh you follow yang workshop 1 dulu, diikuti dengan workshop 2. Jangan you pergi workshop 2 patah balik workshop 1 memang tak betul macam tu. So kalau boleh pergi online workshop 1 dulu, diikuti dengan online workshop 2. Bila? Kita ada 2 tarikh kat situ. Yang workshop 1 tu 14 dan 28 Ogos dan seterusnya workshop 2 tu 15 dan 29 Ogos. Sama juga macam tadi, you bawa keluar you punya smartphone dan you scan dia punya QR code kat situ dan memang kena daftar sekarang lah. Sebab apa? Dia terhad kepada 50 partisipan sahaja. Ni memang memang intensif dan memang personal touch lah. Kalau macam sesi malam ni mungkin beratus-ratus orang dan mungkin kita buat dalam sejam setengah je, tapi dalam dalam online workshop ni memang padat dan memang personalized dan memang orang yang berminat nak daftar je atau berminat nak tahu lebih lanjut, memang kena daftar lah. Tapi bila you dah daftar tu, make sure you datang lah sebab orang kata slot dia memang limited. Dibuka untuk 50 pertama saja. Kalau dah penuh memang tak boleh buat apalah. Okey, baik. Okey, seterusnya untuk orang kata kita punya star of the show atau man of the moment yang kita bawakan daripada Maybank Investment Bank, Tuan Muhammad Azri Zulkarnain atau lebih dikenali sebagai Tuan Penjejak X. Apa khabar Tuan Penjejak X? Dia dah tak sabar nak present dia punya slide ni, saya nampak. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, terbaik bang, sihat Clear. Sehat. Clear. Dengar. Okay. So sementara saya nak pass the floor to Tuan Penjejak X atau Tuan Muhammad Azri, mungkin kita boleh baca sedikit lah beliau punya portfolio, beliau punya profile, beliau punya latar belakang. So nak sebut one by one, line by line ni memang power sangat. Memang idola lah dalam SCPO ni. So siapa yang dah lama dalam market, especially dalam futures market, memang kenal beliau sebab beliau memang merupakan penulis orang kata buku yang memang rare kan, yang kata memang limited edition yang memang terhad, dan katanya sekarang pun dia tak jual lah buku ni. So nak dapatkan buku ni mungkin boleh contact beliau selepas ni. So terbaik, so tanpa buang masa mungkin kita boleh pass kepada Tuan Muhammad Azri Zulkarnain untuk kita punya presentation untuk sejam-sejam yang lebih akan datang. Okay, terbaik, dipersilakan Tuan. Okay. Halo, Assalamualaikum. Boleh pass host pada saya? Cik Azhar, saya nak on. Saya nak on chat. Okay. Boleh? Okey dah, silakan. Okay dah. Okay dah. Okay, so saya share dia. Share. Boleh nampak? Halo, boleh nampak ke? Boleh nampak. Share. Okay, slide boleh nampak? Okey dah, boleh nampak dah. Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum semua.
Selamat datang ke sesi webinar kedua lah dengan saya. Webinar tajaan BMD ya. Sebab sesi pertama telah diadakan pada bulan Mac. So now dah bulan Jun. Selepas 3 bulan, so semoga tuan-puan sudah banyak dapat ilmu lah. Jadi pada malam ini kita tak ada bagi by self call lah. Ini semuanya lah untuk tujuan pendidikan saja. Okay? Okay, start by baca lah tentang saya. Okay? Cuma saya nak highlightkan malam ini kita akan belajar membuat macam mana nak buat pelan dagangan yang lengkap. Okay? Jenis-jenis pelan dagangan, kenapa kena ada pelan dagangan, faedahnya dan sediaan mental dan disiplin. Last sekali penilaian dan jurnal lah. Okay. Dan kena ingat ya, failing to plan is planning to fail. Okay, so ada plan dagangan adalah satu kaedah sistematik. Okay, kita nak menilai market itself dan menetapkan actually capital exposure kita. Maksudnya how much duit yang kita sanggup gunakan untuk mendapatkan level TP. Nak gunakan banyak mana, kita nak expose banyak mana duit kita, which is the stop loss level lah, kalau mendapatkan certain TP. Okay. Ada yang menggunakan formulas which is type stop loss. Okay, contohnya 1:2. Okay, 20 stop loss untuk mendapatkan 40 TP, atau ada juga yang menggunakan pendekatan bersifat dynamic lah. Dynamicnya maksudnya market kan dia punya exposure atau dia punya volatility kan berbeza kan. Maksudnya apa, dalam keadaan yang volatile mungkin level stop loss itu akan dibesarkan lah. Okay, kenapa kita kena ada pelan dagangan? Okay, alasan yang paling pokok ialah sebelum memasuki market, kita kena tahu why. Kenapa kita masuk market? Di mana dan bila. Okay. Why and where tu kita boleh formulasikan. Tetapi timing of the market itu agak susah. Okay, sebab itu kita tak boleh bagi jangkaan mengikut certain time. Tapi kita boleh membuat jangkaan dengan menunggu, which is dengan pending order lah. Okay. Dan next kita nak menyediakan mental yang kukuh. Jika tiada plan, takkan kita nak masuk market hanya melihat pada movement of the chart dan kita tak ada fahaman kukuh sama ada pada masa itu bias bullish atau bias belian atau bias jualan. Okay. Dan kita juga nak menetapkan kita punya exposure duit itu. Kita tak nak burn kita punya capital. Okay. Dan next of course lah untuk membentuk disiplin. Untuk disiplin ni dengan adanya perdagangan dengan tidak langsung akan menetapkan kita punya EQ lah, kekuatan emosi. Okay. Pada lain, okay, disiplin dengan SOP yang kukuh, okay, dan juga dengan money management, menghapuskan emosi dalam dagangan lah. Dan next kita boleh memantau kita punya perkembangan modal dan melihat kembali keputusan sistem. Okay. Okay. Apa kesilapan biasa yang pedagang lihat, yang pedagang buat apabila melihat chart? Satu ialah membuat jangkaan tidak matang, which is lihat aja chart dan membuat kesimpulan. Lihat aja movement of the market dan buat keputusan untuk masuk atau untuk masuk beli atau jual, apa memahami the movement of the market itself lah, structure, market structure. Okay, katakanlah saya ulang balik. Okay, katakanlah apabila melihat sesuatu chart macam ni kan. Okay, yang ni saya nak bantuan Cik Eza lah, sebab dahulu saya pernah buat test dan kebetulan pada masa itu chat kita hang pula. Jadi saya tak tahu apa jawapan yang telah audiens bagilah. Okey, katakanlah apabila melihat kejatuhan yang kuat dan setelah ada balikan, ada tunjang balas, okey, ada tunjang balas kan. Tuan-tuan boleh melihat market tidak lagi membuat low high low low. Okey, pada masa ini saya sudah jangkakan tuan-tuan sudah biasalah dengan istilah-istilah kan, LSH, last swing high, last swing low, dan dengan hukum market market high low high high. Okey, katakanlah apabila market mula membuat tiada lagi membuat lower low, okey, market sudah menunjukkan adanya bukti belian. Okey, bukti belian dan tiba-tiba ada satu single candlestick pattern.
single candlestick pattern ini dipanggil, siapa tahu apa nama candlestick pattern ni? Boleh feedback sikit? Pattern apa ni? Pattern apa yang memakan bullish sebelumnya? Boleh participate sikit, boleh type. Apa yang boleh Cik Ezra highlight kenapa apa jawapan yang dapat? Saya tak nampak sangat. Okey, ada yang Nampak sangat. jawab engulfing, ada jawab bearish engulfing. So Okay. mostly dia jawab engulfing lah. Okay, mostly engulfing lah. Okay, so kalau kita belajar single candlestick pattern, engulfing menunjukkan tanda untuk jual lah kan? Sell lah. Okay, so saya nak tanya. Okay, siapa apabila melihat engulfing sebegini akan memasuki dagangan untuk jual, sell? Siapa nak masuk sell? Siapa yang nak masuk buy? Dan siapa yang tak nak masuk? So ada 3 golongan kat sini. Siapa apabila melihat candlestick macam ni akan buy? Siapa yang akan sell? Dan siapa yang akan buy? Dan siapa yang tak nak masuk? So kita tengok feedback sikit. Siapa yang tak faham? Buy, sell, buy, tak masuk lagi. Mana yang banyak ni? Buy, sell, 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 tak masuk, sell. Okay. So saya nak bagi info sedikit. Okay. Saya nak tanya sikit. Dengan pertanyaan ini kita akan bagi info lah. Dalam kes ini, tak masuk. Banyak yang tak masuk. Tak masuk. Tak boleh buat duit lah. Okay. So dalam keadaan ini, okay, apabila melihat engulfing sebegini, okay, boleh tak tuan-puan kenal pasti? Adakah ini adalah aktiviti pengambilan keuntungan atau new sell? Adakah ini aktiviti pengambilan keuntungan atau new sell? Macam mana kita nak tahu? Okey. Saya bagi sedikit info lah. Market telah membuat low, high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Lepas tu dia nak buat lower high dan lepas tu sepatutnya buat lower low lah jika ada continuation. Tapi tidak ada continuation. Okey, market sudah gagal membuat lower low kan. Sebaliknya, market mula membuat high, low, okey, high, low. Dan kemungkinan ada dua lah, sama ada dia buat higher high, okay, atau dia buat kesinambungan pada sell, which is akan membentuk major low, high, lower low. Tapi sekali lagi, adakah hukum di sini sudah dipecahkan? Okay. Apabila kita dapat memahami hukum sudah dipecahkan dan pada masa yang sama, okay, kita melihat di sini ada aktiviti belian awal, okay, apabila sudah sampai ke tahap keuntungan, pembeli hendak membuat keuntungan dalam market, jadi pembeli kena jual. Tetapi pada masa itu major telah major bullish telah menaik. Disebabkan hukum itu telah dipecahkan. So nampak tak? Jika tuan-puan hanya depends kepada single candlestick pattern membuat keputusan hanya disebabkan satu candlestick single candlestick pattern, which is dalam keadaan ini engulfing, dan buat sell, bila sell, biasanya newbies akan meletakkan buy stop sebagai level stop loss lah. Kan, sedangkan bullish major buyers adalah bullish pada masa ini. So kita di slide ke-11 ya, Cik Ezra, betul kan? Tak ada delay malam ni ya? Betul? Betul, nampak chart ni. Okey, 11 so nampak tak? So sekali lagi saya nak bagi test kenal pasti apabila melihat sesuatu keadaan, the market structure, kenali juga apabila ada candlestick pattern, adakah itu aktiviti pengambilan keuntungan atau ia adalah new seller yang menambahkan jualan. So kita test sekali lagi. Kali ini saya tunjukkan contoh yang susah lah. Kenapa susah? Sebab ada gap. Biasanya kan CPO pedagang akan mengelakkan apabila keadaan gap sebab susah nak masuk. Tapi salah satu bukan tips lah. Salah satu kaedah yang boleh dibuat ialah kan, jika tuan-puan menggunakan EMA 14, anggap EMA 14 ini sebagai center of the earth lah. So apabila candle dah terlalu jauh, kemungkinan dia akan mendekati semula
Satu. Kedua, akan ada konsolidasi dahulu. Okey, ya. Dalam keadaan ini, market dah buat high, low, dan market nak buat high. Tapi sebenarnya kan, high ini masih lagi tergantung dalam zone, Seller's zone dekat atas ni, ceiling. Zone ceiling dekat atas ni. Okey, dan ada aktiviti jualan. Ada aktiviti jualan, okey. Semasa the next gap tu, mungkin buka pada 2.30, the next gap, tiba-tiba ada sudden jump, kita panggil black hawk down lah. Okey, aktiviti jualan yang agak kuat, base kepada sudut momentum. Okey, dan lepas tu ada konsolidasi. Masa konsolidasi ini wujud pula engulfing. Okey, kali ini tuan-puan nampak apa? Adakah ini new seller atau aktiviti pengambilan keuntungan? Atau dah tak nak jawab lah? Dah confused? Okey, siapa yang nampak ini sebagai new sell? Siapa akan masuk sell? New seller. Siapa masuk new seller? Siapa yang nampak sebagai buy? New sell. Okey, banyak yang jawab new sell lah. Okey, siapa yang jawab buy, nanti kaji balik. Kan? Kaji balik, adakah market dah buat high low, high, atau dia hanya membuat high low dan high. Nampak? Ini mainan gap. Bila kita guna line chart, kita akan nampak high low dan high. High low dan high, masa tu tidak ada high yang obvious. Sebaliknya, selepas high, berlaku pula lower low dekat sini. Sebab ini kan low, high. Jadi sini lower low dan lower high. Okey, lower high biasanya ada kesinambungan. Nampak? Nampak tak mainan? Jangan disebabkan oleh single candlestick pattern kita membuat keputusan untuk masuk market jual atau beli. Kena tengok dulu the movement of the market, kena tengok dulu hukum. Okey, siapa dah faham pasal ada jawab amat saya untung lagi. Okey, baguslah kalau dah faham. Okey, siapa yang dah faham tentang hukum market? Nampak tak? High low, high sudah dipecahkan. Dalam keadaan ini tak ada high sebenarnya. High low, high. Okey, dan dah dipecahkan buat lower low, lower high dan lower low. Nampak? Okey, so most likely gap akan dipenuhi lah. Mungkin ada satu lagi kan, lower high dan lower low. Okey, kalau yang masih lagi blur tentang hukum market, okey, just stay tune. Kita akan bincangkan pasal hukum. Okey, hukum menjual dan membeli, which is market bias lah. Okey, market bias. Nak tengok bias market pada masa tu dia menunjukkan banyak yang membeli atau banyak yang menjual, which is terpanggil juga sebagai net order flow lah istilah dia. Net order flow ni tuan-puan boleh tengok di level bid and ask. Tapi level dan bid and ask, okay, saya nak tanya, level bid and ask tu penjual, bid tu pembeli. Adakah level-level di bid and ask itu level yang confirm atau level yang just place order? Is it a confirm order ataupun yang menunggu untuk match order? Siapa tahu? Bid and ask. Match order atau dah confirm order? Dia sebenarnya sedang menunggu matching. Itu bukan confirm order lagi. Sebab level bid and ask, tiba-tiba saja dia boleh hilang. Okey, kalau kita melihat movement of the market, the chart itself, kita jangan tengok satu candlestick pattern je. Tapi kita hendaklah melihat mapping sebagai the eagle eye lah. Okay, so dalam keadaan ini kita ada nampak keadaan high low, high, higher low, high, higher low, high. Which is bila market membuat high, low dan dia berjaya memecahkan level high sebelumnya, kita panggil last swing high, okay? Jaya memecahkan last swing high sebelumnya, itu adalah permulaan kepada market bullish, okay? So kita cakap bahasa Melayu ini kita ada dalam hukum membeli, hukum belian. Hukum membeli ni kan sama seperti hukum yang Dow Jones punya buku Dow Jones tu. Bila nak beli, kan belilah semasa market dalam keadaan hukum membeli. So, tunggu saja pullback. Okay, tapi lagi sekali, jika kita tengok chart FCPO ni, kemungkinan tuan-tuan akan cakap wah agak tough lah. Okay, sebab apabila market dah naik dah naik dia buat pullback kan. Okey, ini ada satu candlestick pattern ya. Kita boleh join, boleh join sebab ia adalah bullish candlestick. Tapi macam mana pula dengan keadaan ini? Okey, so stay tune. Saya nak tunjukkan macam mana nak catch, nak elakkan false dalam pembacaan market.
Okey. So ini hukum belian ya. So apabila market membuat high low high high, okey, itu adalah permulaan, okey. Permulaan pada hukum menaik dan biasanya akan ada pullback untuk menyambung untuk membuat sambungan kepada high high. Okey, high low high high. Jika ikut Elliott wave 0 1 2 3 4 5 dan lepas tu dah habis lah sepatutnya ABC lah. Okey, so bagi saya selagi market masih lagi membuat hukum belian, kita stick pada hukum. Which is dibuat high low high high, high low high high, stick pada hukum. Sehinggalah hukum itu dipecahkan. Okey, jika saya change kepada line chart, okey. Line chart ini agak smooth lah. Kita boleh tak ada gap. Jadi pun tak ada gap kan? Jika tuan-puan tak nak sakit kepala sangat, tengok line chart je. Okey, tengok line chart, tak ada gap. Okey, sudut tajam, sudut tegak, momentum kuat, sudut landai, momentum dia perlahan. Itu konsep MTBA dalam next slide yang saya akan jelaskan. Okey, so bila kita tukar pada line chart, akan nampaklah dengan jelas high low high high, high low high high, high low high high. Okey, sehingga hukum itu dipecahkan. Nampak tak? Okey, makin membuat low high, low low. Okey. Low high low low adalah permulaan. Apabila last swing low dipecahkan, okey, itu adalah permulaan kepada hukum jualan. So, selagi dibuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, tunggu saja opportunity untuk menjual sebab tuan-puan menjual dalam satu hukum yang betul. Okey, so bila saya tukar pada line chart sekali lagi, so tak ada gap tu, boleh nampak lebih smooth. Nampak tak dia punya movement? Low high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low sehingga bila? Sehingga dipecahkan. Nampak tak lower low dan ada tak lagi lower high, lower low? Dah tak ada lower high, lower low. Semasa ni dibuat high, buat low dan high high. So maksudnya selling itu telah dipecahkan. Okey. Okey, chart pattern sebenarnya agak lambat lah. Chart pattern head and shoulder, double top, double bottom, tweezer kan, tweezer top. Okey. Agak lambat sebabnya kita boleh masuk lebih cepat melalui pattern lilin Jepun. Okey. Candlestick pattern. Candlestick pattern ada 72 pattern. 72 pattern. Jadi tuan-puan jadi fahami pattern-pattern yang biasa wujud dalam market, okay? Bagi saya lah, tak payah nak ingat satu-satu lah. Ada shooting star kan, ada bullish hammer, doji, engulfing, morning star, semua tu. Dan janji kita faham kat mana nak gunakan dia. Okay, saya akan tunjukkan. Okay, sebab ada tunjal balas, okay, ada sinambungan. Biasanya kita akan tengok sinambungan lah. Untuk consolidate, kan kita lebihkan kepada floating pada buffer zone untuk melihat dekat mana level-level untuk BO nanti, untuk pecah nanti ya. Okey. So, jika saya tunjukkan semula hukum tadi kan, okey, selagi market dalam hukum yang sama, okay, which is now hukum menjual lah. Kan, high low, low high, lower low dan lower high, lower low. Okey. Semasa adanya pullback, okey, saya ada pullback kan. Saya pairkan kepada M14 lah sebab M14 boleh gantikan TL. Okey, sebabnya jika tuan-puan menggunakan TL, okey, mungkin ada false. Contohnya candle ini sudah memecahkan TL. Nanti nampak untuk buy pula. Sedangkan kalau kita nak tengok nak smoothen the movement of the chart kan, kita gunakan M14 tu tuan-puan boleh nampak lah. Okay, sedang membuat low, high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. So, selagi dalam hukum yang sama, kan, macam ini, hukum, buyers market menjual. So, tengok opportunity untuk jual. Semasa pullback, okay, masa pullback dan adanya candle yang bertindak balas di M14, okay, macam ni, doji atau shooting star, ada kepala sikit, okay. PO sell, okay, kalau guna 5 minit tu PO sell 3 tick di bawah candle, okay, PO sell. Dan level stop loss letakkan di echo dan letakkan yang bab stop loss ni agak subjektif lah. Okey, semasa echo kecil, tuan-puan akan letakkan di bawah di belakang echo, so nampak stop loss ni tidak begitu besar lah. Okey, tetapi semasa echo besar, saya akan tunjukkan
dekat mana kita patut gunakan level stop loss. Okay, dalam keadaan ini, which is chart yang sangat cantik sebab ekor pun tak panjang, okay, dan movement pun dalam satu hala yang lama. So, level PO sell, okay, stop loss dibandingkan dengan TP dalam nisbah dia dalam 1:2, 1:1.7 actually, kalau hitung kan. Tapi mampu dapat 1:2, which is good lah, good enough lah. Sebabnya dalam market, dalam market FCPO, nak dapat 1:1 pun agak tight lah. Biasanya scalpers akan masuk 5 minit lah. 5 minit, TP level 10-11 kan, yang takut ambil 7. Okey, yang masuk 15, biasanya TP 15 hingga 20. Tapi sebenarnya ada kaedah untuk maksimumkan keuntungan, which is kita masuk dengan 2 bulat. Okey, sekejap lagi . So, ini adalah satu plan yang sangat simple, which is tuan-tuan masuk dalam satu bias yang sama dan lihat kepada pullback. Okey. Jika kita lihat in terms of momentum time based analysis, macam mana kita nak tengok market, tu momentum dia kuat atau tidak. Okey, kita tengok lihat pada aspek momentum time based analysis. Tapi sebelum tu saya nak highlightkan lah. Okey, dalam fasa learning phase ni kan, learning phase ni fasa-fasa pertama. Maksudnya kalau fasa-fasa yang tanya apa itu FCPO, okey, benda-benda basic kan, maksudnya itu masih lagi level yang unconscious incompetence lah. Dan level tu sebenarnya kita dah start pada bulan 3, bulan 3 dengan webinar-webinar asas, pengenalan tentang FCPO, macam mana nak order, how many ticks kan, how much the value kan. Okey, so sepatutnya usaha tuan-puan ialah untuk menambah ilmu, sama ada melalui pembacaan atau follow webinar-webinar lain. So saya anggap pada malam ini kita ada 2 level lah. Okey, sama ada 2 jenis lah kan, 2 fasa lah. Sama ada yang sudah tahu tentang MCPO, okey, tapi masih incompetence, sama ada tak masuk market lagi atau masih lagi loss, atau yang sudah tahu dan boleh buat duit tapi belum konsisten. Okey, so keep on learning lah. Okey. Okey, so saya nak tanya apabila saya tunjukkan keadaan sebegini kan, ini nak test lah siapa yang dah level, kata level yang sudah competence, dia boleh nampak lah kan, nampak ada market movement kan, macam dalam keadaan ini market membuat high low high high. Okey, dan saya mudahkan dia, saya letak je atas MA14. Saya masukkan saja MA14, dan bila kita plot TL, ada satu candle memecahkan TL ni. Apabila pecah TL ni kan, adakah tuan-puan akan sell? Kan? Hanya disebabkan oleh single stick pattern memecah candle ini. Saya pasti banyak yang jawab tidaklah kan. Tidaklah, you dah nampak lah. Mungkin dia test kepada MA14, dia lantung balik kan. Tapi apabila market sideways lama dan tiba-tiba ada lagi sebatang candle tu kan telah menjunam dekat bawah. Okey, apabila nampak candle macam ni, okey, saya nak uji sekali lagi. Siapa masuk sell? Adakah hukum sudah dipecahkan? Siapa nak masuk sell? Come on, jawab. Cik Izzat, tolong tengok jawapan. Saya tak nampak sangat. Banyak sell ke banyak buy? Sebab monitor saya kecil Hampir bagi semua jawapan. kata sell bang. Hampir semua kata sell. Okey. Semua kata sell. Hampir semua kata sell. Kalau sell, okey. Fahaman dia sell. Kenapa sell? Adakah sudah pecah? Okey. Adakah sudah pecah? Kan? Atau sudah konsolidasi, sudah habis level konsolidasi? Okey, saya bagi maklumat satu lagi lah kan. Okey, tadi tuan-tuan sudah ada maklumat market membuat high low high high, high low high high, high low high high kan. Sehingga nampak macam sudah dipecahkan. Tapi nampak dipecahkan kan, ada tak market buat low high low low? Okey. Adakah maklumat ini cukup untuk tuan-tuan masuk sell? Jika masuk sell, saya pasti stop loss yang baik kita letak atas swing of the candle lah. Atas yang 14 lah. Okey, adakah maklumat ini cukup? Kan? Apa yang banyak jawab kan? Tapi saya tak nampak lah. Cik Izzah boleh baca 2-3 jawapan. Dia cepat sangat hilang. Ada yang kata bullish Boleh baca flag, tiga ada yang kata sideways, ada yang kata markdown, ada yang baru buat Okey, new lagi. low.
Ada yang false Okey, lagi? breakout, ada yang Okey, buy lagi? apa semua. Tapi still Okey, mostly stick to the sell tadi tu lah. okey, okey. Satu, ada yang nak masuk sell. Kedua, uh, ada tak yang nampak maklumat masih tak cukup? Atau kalau nak tunggu maklumat cukup, it's too late. You akan mengalami fasa FOMO, fear of missing out. Kan? Ada tak yang nampak macam maklumat tak cukup? Atau you nak masuk sell je? Masuk sell je letak stop loss ke atas. Okay, ini market kena buat keputusan cepat. Kalau kata chart ini 5 minit kan, bila nampak candle macam ni kan, candle macam ni nak buat keputusan dengan cepat lah. Okay, saya sebenarnya nak baca jawapan tapi terlalu kecil. Dia jawab maklumat tak cukup. Okay, apa lagi maklumat tak cukup? Okay, sebenarnya kan, kalau saya pun saya nampak macam, nampak tak? Okay. Okey, tiba-tiba yang sell tadi kan, ada pula kan, ada pula pembentukan untuk formasi Morningstar. So, apa maklumat yang tak cukup dekat sini? Okey, maklumat yang tak cukup ni ialah yang saya cakap tadi kan, single candlestick pattern, kita tak boleh gunakan dia sebagai penentu keputusan sahaja kan. Okey, in this case, tuan-puan kena masukkan juga support zone. Okay, pada masa itu ada candle cuba memecahkan support zone tapi tidak berjaya memecahkan support zone, okay, dan ada pula formasi Morningstar. So saya tanya sekali lagi lah kan, market dah buat lower low ke belum? Apa maksud apabila dia sudah pecahkan level-level ni? Okey, apa maksud bila dia sudah pecahkan ini? Adakah it's too technical? Tak kan? Saya bagi maklumat lebih kan? Okay, so saya bagi dalam bentuk line chart. Okay, kalau guna line chart saja kan, tuan-tuan mungkin tak nampak formasi Morningstar tadi. Tapi bila saya bantu dengan candlestick dan support zone, okay, tuan-tuan kena ingat apabila kita membuat satu support kan, gunakan body dengan ekor sekali sebab ia adalah satu zone. Kita tak boleh anggap dia sebagai satu level sahaja. Okey, dalam keadaan ini adalah keadaan false. Saya tak salahkan those yang masuk sell tadi kan, sebab ini adalah false dalam market dan kita gunakan ini ialah 5 minit. Jika kita ubah kepada TF yang lebih besar pada masa ini kan, tak ada pun keadaan false yang macam ni. Malah market masih lagi dalam keadaan masih lagi dalam bullish bias. Okey. So, apabila menggunakan TF kecil, okay, plotkan juga level-level, contohnya support zone, sebab ia adalah penentu kan. Okay, dalam keadaan ini, dalam buku Jesse Livermore, dia panggil still tight to the harbor. Maksudnya, tuan-puan nampak seolah-olah sudah dipecahkan. Tapi sebenarnya still tight to the harbor. Maksudnya kapal yang nak voyage kan, tapi tali yang masih diikat di pelabuhan, dia tak boleh jalan. Sama juga keadaan ini. Apabila kita membuat support zone macam ni kan, ini adalah keadaan, saya panggil keadaan penjolokan dalam bahasa Melayu. Dia tidak pecah. Ini adalah keadaan penjolokan. Keadaan penjolokan dan ini adalah penjolokan. So tidak ada lagi pecah. Okay, kena bezakan between pecah dan jolok. Okay? Ini adalah jolok saja, tak pecah. Kan? Tak pecah itu konsep still tight to the harbor. Okay? Okay. So, nampak tak? Info-info yang kena ada apabila nak masuk market. Okay. So, those yang sell tadi kan, letak stop loss atas. Okay. So, apabila meletakkan stop loss di bahagian atas, dia kena cepat lah actually kan. Dia kena patuhlah pada level stop loss tu. Okay. Dan dalam keadaan ini, market membuat low high low saja. Low high low saja sehinggalah sekali lagi market jaya dipecahkan. Okay. Dan itulah pembantu kita nak tengok sekali lagi. Okay. Kalau saya buang semua sekali kan, saya buang EMA tu kan, EMA 14 sekalipun, tuan-tuan sepatutnya sampai satu level, sampai satu level boleh gunakan naked chart. Sebabnya apabila memahami hukum market itself kan, market dalam fasa belian, dalam bullish bias, market membuat high low high high, high low high high, high low high high sehingga dipecahkan. Tapi nampak pecah. Walaupun nampak pecah, keadaan ini dia tak buat low high low low lagi.
apabila tak ada low, high, low, low, maksudnya dia ada lagi confirmation untuk sell. Dan ini adalah fasa sideways. Hanya membuat low, high, low, high, low, high. Dan plotkan sekali, kan, support zone. Okay, pada masa itu, support itu tak, tak berjaya dipecahkan pun. Ia adalah false sahaja. Okay, kena ingat, ini adalah aktiviti penjolokan. Ini adalah aktiviti penjolokan. Tiada lagi pemecahan. Pecah kat mana? Pecah bila betul-betul pecah. Betul-betul pecah kat bawah. Dan ada pullback. Okay, pecah, pullback dan ada kesinambungan. Which is buat low, high, low, low. Okay, itu definisi pecah. Okay, joluk tidak semestinya pecah. Kena ingat, tetapi apabila sudah pecah, maksudnya aktiviti penjolokan telah berlaku. Betul ke bahasa Melayu saya tu? Kan? Saya terjemahkan langsung lah melalui buku English. Okay. Okay, so nampak So kita gunakan bantuan momentum time based analysis untuk melihat keadaan macam nak elakkan false tadi kan. Okay, momentum time based analysis, okay, kita nak tengok momentum of the market itself tanpa menggunakan indikator. Okay, tanpa menggunakan indikator. Kita nak tengok the movement, katalah movement of the bullish bias. Bullish candle kan. Bullish candle kan, dia membuat kenaikan yang cepat. X1 mewakili masa, okay. A ni, okay. A menunjukkan ke X1 ni mewakili masa. Okay, A mewakili bullish lah. B pembeli B mewakili penjual. Okay. So A, okay, masa dia lebih pendek. Lebih pendek compare dengan B. Which is kenaikan dia cepat. Dan sellers punya aktiviti lambat. Kan, maksudnya apabila nampak pembeli, penjual cuba tolak ke bawah, tolak ke bawah tetapi mengambil masa yang lama. So most likely, okay, most likely akan ada continuation sebabnya ialah masa yang pendek itu menunjukkan satu commitment of the buyers itself. Okay. Kedua, momentum kuat disebabkan market tegak. Okay, kalau atas, bukan atas lah, cakap slope dia kan, slope memang tegak kan, ini 45 darjah kan. Jika landai, maksudnya momentum tu lemah lah. Tapi jika tegak, most likely market itu menunjukkan momentum yang kuat. Okay, ini contohnya. Ini contohnya. Okay. Keadaan ini kita nampak market beli, bullish market kan, pembeli naik dengan cepat. Okay. Ada kenaikan yang cepat. Lepas tu ada tindakan oleh sellers cuba menolak ke bawah. Okay, sellers cuba menolak ke bawah, tetapi ia mengambil masa yang lama. Okay, dan apabila kita plot siap keadaan ni, maka jadilah chart pattern. Okay, so chart pattern actually, elemen chart pattern, okay, apabila kita nak nampak the psychology of the market itself kan, so kita fahamlah chart pattern tu akan membuat continuation ke atau dia nak buat tunjang balas ke apa. So dalam keadaan ini, okay, pembeli cepat, okay, momentum kuat, sudut tegak, okay, sellers mengambil masa yang lama, sudut landai. So kita pun plot kan. Okay, plot kan boleh PO buy apabila adanya pecahan, ada BO lah. Dekat sini yang masuk melalui falling wedge. So inilah intipati di sebalik falling wedge. So apabila ada PO untuk buy, letakkan stop loss di bawah last swing candle. Okay, bagi saya ada satu level lagi yang kita boleh letak lah, last swing candle. Kita letakkan a few ticks dekat bawah sebab kadang-kadang ada pengambilan stop loss lah, stop out activity kan. Okay, so tuan-tuan boleh nampak konsep MTBA, momentum time based analysis. Okay, kita bagi contoh ya. Contoh, ada sellers yang kuat. Okay, ada sellers yang kuat. Okay, dengan yang ditunjukkan oleh sudut yang tajam dan masa sellers itu mengambil masa yang pendek kan. Lepas tu ada tindakan penolakan ke atas oleh penjual. Penjual cuba tolak ke atas, tolak, tapi tak berjaya pecah. Okay, tak berjaya untuk membuat high low, high. Okay, so based pada konsep momentum time based analysis kan, kita jangkaan market akan membuat continuation. So kita pun plot yang ini sebagai ascending wedge. So kita akan letak PO sell dekat bawah lah. Okay, dan saya masukkan juga support zone sini jadi supply lah kan, supply zone lah dekat sini.
Okey, pada masa itu candle cuba test dalam supply zone tapi tak lepas, kan? Tak lepas dan kita PO. Jika tuan-puan tunggu sehingga candle complete, sebab ada yang cakap nak tunggu complete candle kan. Okey, tunggu complete candle, okey. Dekat sini tuan-puan akan masuk sell. Apabila masuk sell dekat sini, you punya stop loss dekat atas ni. Kawasan-kawasan atas pada EMA. Nampak tak? Jika kita boleh membaca psikologi in the market itself kan, kita boleh letakkan PO sell dengan stop loss yang lebih kecil, dan jangkaan TP yang memuaskan lah. Sini dalam satu nisbah 1.5. Okey. So far okey? Cepat ke? Ada soalan? Ada apa soalan ya? Nak tanya dulu atau kita kumpulkan sehingga sesi apa? Q&A? Okey? Okey, saya ada 15 minit ni Cik Izzah untuk habiskan slide. Lepas tu kita ada Q&A ya. Okey, tak apa, saya cuba kupas setakat yang mampu lah. Okey, dalam keadaan ini kan, salah satu kelebihan memahami psikologi di sebalik movement of the chart kan, yang memahami melalui MTBA. Tuan-puan nampak bullish bias ni sangat kuat, pembeli ni sangat kuat, dan penjual cuba tolak ke atas, cuba tolak ke bawah tapi gagal, dan sekali lagi ada test, plotkan body dengan echo tadi, dengan wick kan, dengan echo sebagai support zone. Nampak tak, dia test support tu tapi tak berjaya pecah. Ini adalah aktiviti penjolokan lah. Kan? Dan penjolokan ya. Tak ada aktiviti pemecahan. Jika candle berjaya masuk ke dalam sekalipun, tapi tak lepas zone ini, kita tak anggap itu sebagai aktiviti penjolokan. It's still tied to the harbor. So ini adalah kata false lah. Yang buy dan market membuat test, mungkin ada yang cabut. Kan? Tapi sebenarnya dia test selagi tak pecah support zone, kan, tuan-tuan boleh hold. Boleh hold, dan TP adalah last swing high yang paling obvious. Sebab last swing high yang obvious buat sebagai TP1 kan, dan next tu hold kan, 30S dia. 30S sehinggalah market tu corner, atau yang buat TS tu biasanya dia akan follow market move 10 follow 5, move 10 follow 5, move 10 follow 5 sampai dia corner semula. Nampak? So dalam keadaan ini, it's not about the chart pattern, tapi kita memahami apakah psikologi di sebalik chart pattern yang wujud tu. So MTBA menunjukkan momentum masa, dan dekat mana kita nak katalah nak timing tu kan. Nak timing tu sebenarnya kita tak boleh bagi exact masa. Kita hanya membuat PO lah. So saya highlightkan tadi kan, jika kita tengok chart tu landai, maksudnya sudut landai, momentum tu sudah melemah lah. Tapi jika permulaan macam permulaan sudut tajam tadi kan, so sudut tajam untuk bullish kan, buat masa ni untuk selamat, jangan masuk yang tunjal balas lah. Masuk tunjal balas ada setup lain. Tunjal balas tu ada setup lain. Tapi kalau dalam MTBA, dan kalau kita tengok belakang itu no man's land, kalau boleh kita nak follow momentum market tu semasa ia masih kuat, kita nak follow yang momentum buy kan, kita nak follow pullback dan untuk buy sahaja. Okey. Dah faham ya konsep kan? Boleh? Ini satu contoh yang baiklah sebab market sekian lama membuat selling kan, dibuat low high lower low, lower high lower low, lower high lower low, lower high. Lepas tu ada tak lower low? Tak ada kan? Tak ada. Sebaliknya market consolidate sikit kan, dia tak ada lower low. Dan sini ada buffer zone. Buffer zone macam mana setup untuk masuk melalui pecahan lah BO kan. Dan boleh PO untuk buy satu. Katakanlah terlepas kan, market bullish dah jalan. Lepas tu ada pullback. Masa ni lah kita nak tengok balik. Satu kan, kita nak tengok dekat sini, who's in major bias? Siapa yang major bias ni? Bull ke bear? Bull ke bear? Tolong feedback sikit siapa yang major bias? Nak tahu juga. Bull buy, bull. Nak tahu juga. Berkesan ke tak? Efektif ke tak? Bull lah, betul lah tu. Supaya tak ada jawab.
Yang pair kan. Okay, now major bias is bull lah. Okay, sudut tajam. Sudut tajam. Okay, masa pun cepat, singkat. Okay, ni ingat sudut tajam, masa singkat. Masa singkat tu menunjukkan komitmen. Komitmen bull ni tinggi pada masa tu. Dan ada seller datang. Seller tolak ke bawah. Okay, kalau pada newbie, mungkin dia nampak ini adalah candlestick pattern yang dinamakan sebagai evening star. Okay, ada bull, ada doji dan ada back candle. Back candle pula engulfing. Kan, saya dapati newbie suka sangat engulfing lepas tu sell. Engulfing tu sell, stop loss dia jadi tinggi tau. Kan? Okay, kena tengok betul-betul kan pada masa ni kan apa konteks market itself. Okay, sekali lagi market dah buat low high, low below, low high, low below. Ini hukum market menjual. Dan lepas tu tak ada lagi low below. Sebaliknya ada consolidate dan low below tu dipecahkan kan buat high low, high high. So high low, high high adalah permulaan kepada bullish bias. Okay, so apabila kita nampak keadaan macam ni kan, ini konsep MTBA dan kita akan PO lah. Okay, PO kan, sebab those yang dah beli awal dekat bawah, apabila market naik, dah ada keuntungan. Macam mana nak buat keuntungan? Kena close lah posisi buy. Apabila close posisi buy, nampaklah ada candle sell. Dalam net order flow ataupun yang level buy sell yang bukan bid ask lah, yang dah confirm level kan. Confirm level tu masuk dalam order flow. Itu konsep bookmap lah. Atau konsep depth of market lah. Okay, tapi dengan apa simple ya, saya nak highlight kan. Cuba tengok bias dia kan. Bias bull. Okay, seller tolak ke bawah dan mengambil masa lama. Apa tindakan kita? Kita tahu dekat sini adalah aktiviti jualan, ini adalah aktiviti pengambilan keuntungan sahaja, bukannya new seller. Okay, so dalam konteks ni, okay, bull masih in command. So kita PO. Kalau kita PO buy dan market masih jatuh, kan, tuan-puan boleh cancel PO. Tidak ada charge. Okay, so the best way kita PO. Kita PO buy dekat situ. Okay, nampak? Okay, nampak tak? So siapa yang nampak yang sama tu, okay, baguslah. So lepas ni bolehlah nak apabila nak masuk market nanti bolehlah membuat mapping dengan lebih tenang dan memahami psikologi the market itself. Soalan-soalan simpan dulu nanti Cik Eza akan baca sebab dia ada pop up dekat monitor saya tapi saya tak sempat nak baca. Okey. Okey, sama juga contoh yang sell tadi kan, sellers kuat, ambil masa yang pantas, cepat, kejadian sell berlaku dan kita nampak ada cubaan untuk tolak ke atas tapi mengambil masa yang lama dan lepas tu ada candle pattern. Okey, ada CSP pattern. Okey, kita boleh PO, plotkan sebagai ascending wedge dengan PO. Lebih lagi candle pattern itu kejadian dia berlaku seolah test di M14. Okey. Saya letakkan M14 untuk memudahkan tuan-puan lah. Kan, kalau dah sampai satu tahap nanti tak payah letak EMA pun tak apa. Kita masuk dengan naked candle saja. Tapi itu satu level lain lah. Bagi saya kan, selagi ia membantu, letakkan saja M14. Dan plot lah accordingly ikut pemahaman psikologi of the market. Okay. So, apa yang saya boleh simpulkan dengan mudah kan. Saya tak gunakan formula matematik pun. Okay, saya lebihkan kepada the psychology of the market movement. Okay, so apabila tuan-puan nampak market dalam keadaan bias bullish, so macam mana nak masuk? Apabila keadaan bias bullish, masuk untuk buy saja, jangan melawan. Okay, maksudnya jangan apabila nampak candle sell pun jangan melawan sebab dia punya structure of the market atau hukum market masa tu adalah hukum belian. So kita nak buy saja. So paling mudah kan apabila market test M14, sebenarnya bukan dia test M14 saja, dia test satu zone dekat belakang tu. Tapi apabila dah guna lama M14, kan kita nampak dia punya kesamaan M14 dengan level-level zone belakang tu, dia punya high winning chances adalah tinggi. So, candle bertindak di M14, okay. Dan ada bullish candle, MPO. Kalau 5 minit, tunggu complete 5 minit lah. Kalau guna 15 minit, tunggu 15 minit. Okay. So siapa yang buat mapping, nampak di 1 jam
keadaan market adalah dalam keadaan bullish bias. Okay, so bila masuk ke 5 minit, kan pastikan follow bias yang sama. Jadi kalau nak selamat kan, di 1 jam nampak bullish, tapi di 5 minit nampak selling pula. So, abaikan saja. Sebab mungkin sell tu tak kuat. Okay, kecuali dia sudah pecah hukum. Okay, so kali ini saya bagi yang simple dahulu kan. Ada pullback of the candle, okay, PO buy, dan stop loss kecil, compare dengan swing untuk TP. This is TP1 lah. Okay, so nak buat duit dalam market sebenarnya tak boleh satu lot saja sebenarnya. Sebab satu lot kan, kita nampak one to one je banyak. One to one. Kalau kita masuk at least 2 lot kan, satu apply TP, satu lagi apply TS. Market move pada 10 kan, dan lock pada 2. Move lagi 10, okay, atau move lagi pada 5, dan buat move 5 ke bawah. Setiap kenaikan 10, move hold 5 ke bawah. TS 5 ke bawah. Sebabnya kalau TS dekat sangat dengan last punya value kan, kemungkinan kena take up lah. Okay, so nampak tak? So dalam keadaan ini, okay, nisbah dia dalam satu nisbah 3 lah untuk plan macam ni. This is a simple plan lah. Okay. Okay, so kita tengok lagi. Another plan kan yang boleh buat. Okay. Saya ulang balik sebab pengulangan tu untuk membiasakan tuan-puan nampak lah kan keadaan market. Okay, so dalam keadaan bias yang sama, okay, bias yang sama, kalau bias sell, masuk untuk sell. Okay, tunggu pullback candle. Okay, jangan masuk semasa candle dah jalan dan masuk sell. Dan jadi stop loss nanti akan be a big stop loss lah. Tunggu pullback. Biasanya market akan pullback. Okay, macam keadaan ni market pullback dekat level 61.8%. Walaupun saya tak guna Fibonacci ni, tapi bila dah lama, dah biasa kan, kita nampak ini adalah level 61.8%. Okay, ini adalah level 50%. Apabila level pullback dekat 61.8%, kalau siapa yang guna Fibonacci, biasanya dia akan ke level TP1 100, okay, dekat sini. TP kedua biasanya 161.8 lah dekat sini. Okay. Okay, so dalam keadaan ini, okay, market membuat pullback, okay, ada candle sell, PO sell, stop loss dekat wick atas, dan TP pada swing pertama. Okay, so nampak. So dagang konsisten, okay, in terms of IQ, nak belajar semua ni, dia mengambil masa 20, dia mengambil macam effort tu, take out of your nak consistently kan, 20% je your IQ. Tapi EQ ni yang paling dominan sampai 70%. Sebabnya, okay, jika tidak ada plan dagangan yang khusus kan, maksudnya nampak je chart, lepas tu nampak je candle, lepas tu nak masuk. Macam seolah kan, nampak candle nak sell. Okay, yang bernasib baik kan, pada masa tu buat pemecahan okey lah, tapi banyak juga yang masih emosi kan, agak-agak tunggu sampai market jalan dah jauh, lepas tu ambil sell. Masuk sell dan market corner. Bila market corner, makan stop loss. Sedangkan kita boleh tunggu market membuat pullback dahulu. Okay? Jika memahami hukum market kan, tunggu sehingga dia buat pullback dahulu. Okay? So, kita buka kepada, okay, sebenarnya benda saya cakap pasal candlestick pattern, chart pattern kan. Siapa yang ada peluang ni boleh baca dalam buku FCPO. Okay, kalau nak tahu lanjut pasal buku ni boleh kontak saya dekat saya punya Facebook je lah. Okay, kita nak bagi peluang untuk soalan. Saya cepatkan tadi sebab saya lebih suka sesi Q&A sebenarnya. Okay, just nice lah, 9.30. Okay, Cik Ezah boleh baca soalan yang tadi lah. Okey, terbaik. Terima kasih Tuan Mat Azuri di atas apa dia punya pencerahan, dan orang kata memang ni bukan level beginner lah. So orang kata memang at least you dah ada something, dah tengok chart, boleh tahu EMA 14 tu apa, dah boleh tahu dia punya bullish ke bearish ke. So maknanya kalau belum pasti, insya-Allah kita akan sama-sama belajar dan terus belajar. So macam mana dengan tadi so far? Saya tengok ramai yang duk tanya soalan dekat ruangan chat. So kalau ikutkan kita kata kita nak tanya soalan, nanti kita Q&A. Tapi tak apa, saya sementara tu saya share dia punya macam mana you nak tanya soalan yang kata yang sebenarnya lah. Okey, sekejap.
Okey, terbaik. So nampak saya punya saya punya screen kat sini. Okay, so kalau nampak nanti saya akan mention lagi sekali sebab takut nanti kita lepas pandang. Sebab kalau you chat, you type punya soalan kat ruangan chat, takut nanti dia laju sangat dan kita pun kita termiss out. So kalau sebaik-baiknya cara untuk you ajukan soalan untuk kita menjawab dia dengan betul dan kita tak terlepas pandang. So cara dia adalah you klik dekat butang Q&A kat situ kan, kat box nombor 1 tu, dan you make sure you tekan pada all co-host. Jangan you letak kat host saja atau you letak kat presenter saja atau host dengan presenter. So make sure you letak kepada all co-host. Ni saya tahu siapa yang nak tanya soalan, dan orang kata langkah-langkah dia macam kat sini. So ada 3 langkah, tekan kat tu, dekat ruangan chat, lepas tu pilih Q&A dan ask you punya soalan dekat all co-host. So okay, so sekarang pun nampak soalan masuk banyak ni. So Tuan Mak Azri dah boleh bersedia untuk soalan seterusnya? Okey. Boleh. Standby ya. So mungkin kita boleh Hmm. ke soalan yang Ya betul. yang kita so Tanya. saya rasa kita ikut turutan lah. So mana yang mungkin soalan dia Okey. berulang, nanti kita akan go through Itulah. sama-sama. Okey, Saya terbaik. So cuba baca tadi dekat Q&A sebenarnya dekat itulah chat sebenarnya, tapi banyak itulah sangat tak takut tak, mix tak out kan. nampak tak semua. Takut termix So, out. Tuan So Reza, better. Tuan Reza pilihlah bacakan. Okey, terbaik. So mungkin kita boleh ke soalan yang pertama tadi yang mungkin tanya tentang MTBA. Menarik juga MTBA ni. Tentang momentum time based analysis. Boleh tak kita guna Ha. Fibonacci untuk kita plot dia punya yang macam tadi Abang Mat mention kan 61.8 Ha. nombor-nombor tu. Boleh tak kita combine dua-dua sekali, MTBA sekali dengan Fibonacci? Boleh, itu sebenarnya ada yang berpegang pada Fibonacci kan. So apabila kita tengok dalam satu kata movement yang sama, contohnya kan, kata kita tengok market, saya tunjuk chart lah boleh. Saya tunjuk chart lah. Boleh Saya silakan. tunjuk chart ya. Okay. So nampak chart. Tak nampak ke chart saya? Belum. Belum. Hmm. Okey, tak nampak tak? Sekejap Mana ni? Cik Esa kena bagi semula dekat saya lah. Kalau tak saya jawab macam ni je. Ya, sekejap Saya okey. Sekejap. Rasanya Dah. dah handover dah. Dah bagi lah. Dah Sekarang bagi nampak, nampak. Okey, nampak. Okey. Okey. MTBA. Okey. Alamak. Kena saya back je lah. Okey. Momentum time based analysis ya. Okey. Kita ulang balik lah. Sebabnya momentum time based analysis kan, kita nak tengok market mana yang ada kekuatan pada masa itu, siapa yang dalam major bias. So kalau kita masukkan Fibonacci sekalipun, biasanya kalau kita nak ukur kepada target kan, masukkan Fibo expansion, pastikan letak kosong kat bawah. Okey, untuk kenaikan pastikan kosong kat bawah 100 pada swing yang pertama. Okey, supaya dia punya level kat sini 50%. Saya tak boleh buka chart lah, nanti delay pula. Saya tak boleh buka chart live. Okey, chart live tu biasanya saya bincang dengan follower saya lah. Siapa nak tengok yang perbincangan dengan chart live tu nanti kan, tengok dekat Facebook saya nantilah. Saya akan announce bila-bila kan. Okey. So apabila kita letak kosong kan, ke atasnya 100. Okey. So level-level untuk pullback 50% dekat sini 61.8. Okey, 38.2. Jadi, jika kita masukkan ke dalam chart pun, okay, so Fibonacci kan, letakkan kosong kat sini, 100 dekat sini, okay, apabila pullback, biasanya dia akan tally kan dengan level-level Fibonacci lah. Okay, sini 50%, sini 61.8%. 61.8, usually TP kita ialah TP1 ke 100 dekat sini. Sinilah jadi TP1. Jika tuan-puan masuk satu lot kan, dah pergi TP1, tuan-puan dah exit. Sayanglah nanti sebabnya kan market masih lagi dalam keadaan momentum yang kuat kan. Biasanya kalau pullback sedikit, which is pullback dia tak jauh kan, pullback dia sedikit saja naik dan dia pullback sedikit je ke 61.8. Kebiasaannya TP utama kita ambil ialah pada 161.8 dekat level-level sini. Kan? Okay, dekat level sini.
Okey, kalau dia cat saya boleh masukkan Fibo, tapi those yang dah biasa guna Fibo dia tahulah. Okey, terbalikkan dia. Kosong sini 100. Itu kegunaan yang betul sebab kita guna untuk tengok TP sekali. Okey, 10 sini. Pullback ke 61.8. Kan TP 1 ke 100. TP kedua ke 161.8%. So tak salah sebenarnya. Kita belajar banyak-banyak sebab kita boleh combinekan dia supaya lebih confluence. Those yang pegang kepada chart pattern saja, kan, dia nampak ini sebagai falling wedge, atau ada cakap flag, ada cakap pennant, kan. Sebenarnya tak kisah, it doesn't matter ini wedge ke flag ke pennant sebab ia adalah dalam satu family yang sama. Okey, okey, boleh Okey, soalan, terbaik. boleh. Terbaik di atas jawapan tu. So harap dapat menjawab soalan. So soalan seterusnya, ramai juga saya tengok yang tanya tentang time frame ni. Sebab banyak-banyak chart yang TF. tuan share tadi kan. So mungkin boleh share balik lah time Hmm. frame berapa yang tuan pakai. Okey, saya tak letakkan TF sebabnya kan konsep ni boleh diguna pakai dalam pelbagai TF. Dia konsep yang sama, konsep memahami hukum market kan. Tapi pada scalper, biasanya scalper akan buat mapping. Sebab tengok banyak tadi tanya TF apa kan. Okey, depends kepada tuan-puan punya masa kan. Pada scalper, biasanya masuk guna 5 minit untuk FCPO. Sebab movement pertama sehingga ke 10, 11, 15 dan pullback. Okey, untuk yang sama ada masuk 5 minit atau 15 minit Okey. Jika nampak banyak false di 5 minit kan, ada yang masuk ke 15 sebab dia tak nak nampak false tapi masalahnya ialah tak nampak pula level-level pullback. Jadi macam ni lah, apabila membuat mapping kan, buat mapping di H1, mapping di H1 1 jam. Okey, bila H1 menunjukkan market dalam bias bullish, okey. So apabila tuan-puan kecilkan ke 5 minit, pastikan ia dalam bullish, dalam bias yang sama. Jika di H1 nampak nak buy, okey. So di 5 minit pun tengok opportunity pullback untuk buy sahaja. Jangan melawan. Itu lebih selamat lah. Okey. Next soalan. Okey, terbaik. Soalan soalan yang paling common lah yang kita tengok daripada kita punya Q&A ni. So mungkin soalan seterusnya dia lebih kepada support zone sebab tadi pun saya ada perasan yang SNR SNR zone ni kan. Sebenarnya support ni adakah you plot support zone ni dia cover keseluruhan week atau ada buffer sikit ke, ada lebih ke, dan kata kenapa kalau buat macam tu? Okey, apabila kita katakanlah kita di level sini kan, kita di keadaan latest kita dekat sini kan, kita kena tengok belakang. Okey, apabila kita tengok belakang, ada ekor ada body, ya, ambil body dan ekor kan, tapi lebih baik kita tengok juga ke belakang lagi, which is ada body. So support zone yang baik ialah dia cover body dengan ekor. Sebabnya itu adalah order yang pernah fill, yang pernah di fill lah, maksud yang pernah dimasukkan. So sebaiknya masukkan sekali body dengan ekor. Kecuali ekor tu terlalu panjang, tengoklah ekor 2-3 week, 2-3 week yang dekat kan, plotkan 2-3 week itu. Okey. Okey, terbaik. Maknanya kita kena pergi ke belakang chart sikit lah dan baru kita nampak dia punya konsistensi kat mana dia punya kata dia jolok. Istilah jolok kan tadi. Jolok. Nampak tak ini aktiviti penjolokan penjolokan saja. So kita tengok last swing dia panggil. Bukan setakat last swing tetapi last swing. Dua kali swing which is confluence lah. Okay. Okey, terbaik. Ada yang tanya juga ni. Ni mungkin pada yang mungkin baru lagi dalam FCPO ni. Dia tanya FCPO ni boleh instant order ke kena buat PO saja? Boleh instant order maksudnya ambil air market. Bila ambil air market kan, bila market dah jalan, lepas tu dia pun ambil air market. Maksudnya tak ada plan lah. Nampak je hijau kan, dia pun nak buy lah, dia pun masuk buy at market. Apabila buy at market, katakanlah nampak masa tu keadaan dah 2540, dia pun nak buy at market, nak 2540. Biasanya tak dapat dah. Kan, sebab market akan tolak ke atas, mungkin sampai ke 5 tick kan, 2545 dan fill dekat situ. Sedangkan 5 tick tu banyak tu. Kalau dapat ikut plan, ikut katalah PO kan 2540,
kan. Dengan 2545 itu dah 5 kali RM25 dah banyak lah sebenarnya. So yang masuk ad market ni sebenarnya jenis yang tak ada plan lah. Nampaknya market hijau dapat wahyu untuk buy. Macam tu lah seolah-olahnya. Jadi bagi saya cuba elakkan masuk ad market sebab takkan favor kepada pedagang. Okay. Okey, terbaik, terbaik. So, ada juga yang tanya soalan seterusnya, kita boleh ke soalan seterusnya yang tanya tentang broker. Broker mana yang terbaik? So mungkin definition terbaik itu luas, tapi mungkin Tuan Mat Susah. boleh explain lah Ha. broker mana yang terbaik dan same time broker mana yang Tuan Mat sendiri pakai. Macam mana? Sebenarnya susah nak cakap yang terbaik. Kalau tanya saya yang blessing bawah Maybank. Of course lah, saya akan campaign Maybank kan. Tapi sebenarnya melalui webinar BMD ni kan, saya tak bolehlah bias kepada mana-mana. Dia macam ni lah. Ada yang baik ni macam ni. Sebenarnya baik ni maksudnya chart tu tak hang kan. Satu, chart tak delay. Okey, kedua, charge dia tak tinggi. Ketiga, support yang dapat. So, ia subjektif lah. Ada yang buka account, lepas tu tak kenal pun siapa you punya agent. Okey, tak pernah dapat support. Dan you just masuk market on your own lah. Okay, so macam ni lah. Saya nak play safe lah ya. Kita tanya saya, of course lah kan. Saya punya klien pun guna Maybank lah sebab gunakan QST. Pada suatu masa dahulu, ada cat-cat yang jenis lain lah. TC lah kan, ada NTN lah kan. Dulu USK 188 lah kan. So, kita tengok mana yang latest. Macam QST pun ada mobile. Macam tu lah. So, jawapan saya lah, kan, tengok support itself. Jangan tengok ada yang bandingkan, oh saya dapat this one is cheaper. Cheaper tu mungkin charge dia beza dalam tak banyak mana pun kan. Macam untuk CPO kan satu movement dia RM25 kan. So macam macam melalui anda saya lah kan 12 in out maksudnya RM24 untuk cover tu satu tick saja. Ada lagi yang nak look out for the cheaper one. Nak look at cheaper one tapi tengok apa servis yang dapat, kan apa support yang dapat. Itulah. So saya play safe lah, saya tak nak cakap bias sangat lah. Okay. Okey, terbaik. So maknanya depends pada brokerage charges tu, at the same time apa servis yang di-provide oleh kata you punya Apa servis dealer ke. support dengan jenis Ah, platform tu lah. Platform tu tak delay, platform tu ada apa order pack ah. dan chat pada platform yang sama, tak payah bayar asing-asing. Satu lagi ada mobile, macam ada KST Mobile contohnya kan. Itulah. Okey, so Okay. maknanya banyak banyak lagi benda yang kita boleh put into consideration lah. Tak boleh semata-mata harga. Sebab Ya. biasa orang nak murah, tapi sometimes murah Ya. tu ada dia punya drawback atau ada dia punya kelemahan lah kat situ. So terbaik. Ni pun Betul. soalan yang menarik juga. Dia lebih kepada teknikal kak. Okey, boleh tak guna Heiken-Ashi dalam kata kita punya chart dan same time untuk day trade ni, untuk intraday ni, adakah time frame yang sesuai seminit, 3 minit, berapa minit? Macam mana? Oh, saya minta maaf. Saya bukan pengamal Heiken Ashi. Okey, saya lebih pada pengamal Japanese candlestick pattern melalui psychology of the candlestick, psychology of the market. Yang saya ajar tadi kan ada memahami hukum dengan tidak langsung, memahami kenapa dia pecah TL, kenapa dia pecah EMA, itu semua hukum lah tu. Satu lagi macam mana candlestick itself kan dalam banyak-banyak candlestick akan membentuk pattern. Okay? So saya lebihkan kepada memahami psikologi the market itself melalui hukum. Dan melalui hukum dulu kita nak tengok dekat situ ada support zone yang past tense dia dah lepas dia menjadi demand zone. Okay, tu panjang lagi kan. Melalui buffer zone. Buffer zone kita plot apabila dia dah pecah ke atas dia menjadi demand zone. Kalau dia pecah ke bawah dia menjadi supply zone. Okay, so saya lebih kepada psikologi macam tu lah. Sebab my school of thoughts kan, masa saya belajar dahulu pun, sifu-sifu saya semuanya gunakan naked candle. Okay, so minta maaf, saya tak gunakan Heiken-Ashi. Mungkin school of thoughts lain lah. Okey, Okay. tentang time frame pula untuk intraday tadi. Berapa minit nak pakai? Oh, Seminit, TF 10 minit? TF. Okay, the lowest untuk CPU 5 minit lah. Sebab 1 minit tu dia banyak false. Macam katalah yang 5 minit sekalipun. Okay, saya ulang balik yang ni. Sebab ini pun nak tunjukkan the movement market ni kan. Dah hilang pula ni. Kena nak besarkan sekejap. Oh ya, yeah. Diselindung oleh monitor kecil. Okay. Nampak tak?
Okey, yang saya highlightkan tadi kan. Okey, dalam ni kita memahami, kita faham tentang hukum, belajar hukum. Okey, tapi yang masih kata tak biasa, letak saja M14. Okey, banyak yang meletakkan TL kan. TL, okey, TL tapi TL ni kita takut dia false. So, info-info macam ni kan, setakat dia pecah kan, setakat dia pecah TL ni kan, dia tak semestinya betul-betul pecah. Tengok balik apa apa lagi maklumat yang ada dekat belakang. Macam ni ada support zone. Okay, support zone kan. So those yang masuk pada single candle tadi, okay, hanya disebabkan ada pecah TL, mungkin sell. Selepas sell, kenapa market tak pergi jauh? Inilah sebabnya. Sebabnya ialah ya, dia belum lagi membuat confirmation untuk buyer selling. Okay, kita masukkan lagi satu info which is support zone. Okay. Macam market dah pecah high low higher high dan buat low high, tak ada low low pun, dia hanya buat low high low high low high low high dan dia hanya test di support zone dan tak lepas. Okay, so kalau keadaan ini di smaller TF, katalah di 5 TF kan, kita masukkan pada H1 pun pada masa tu tak ada buat pecahan hukum pun, tak ada buat low high low low pun. Okey, jadi kalau yang masuk pada H1, tengok balik plot di H1 dan tengok balik di 5 minit, tengok hukum-hukum macam ni. Kalau dah faham keadaan macam ni kan, boleh mengelakkan false lah. Tapi kalau sesiapa yang hanya melihat kepada satu single candlestick pattern disebabkan oleh bullish engulfing tadi kan, sell, and then kena accept lah stop loss tu. Jangan hoping pula. Hoping kata, oh tak apa, market akan corner balik. Tak. Kena tight. Kalau masuk sebagai scalpers, kan, stop loss 10 lah. Okay? Kalau scalpers biasanya one to one yang dapat 10 stop loss, 10 TP. Okay, kecuali masuk dua bullet. Okay, dua bullet tactical, which is satu TP, satu TS. Okay, kalau saya tunjukkan dalam bentuk line chart kan, tuan-tuan tak nampak echo. Tapi yang obvious. Okay, obvious level-level yang dia test kan. So, kalau hanya melihat line chart, nanti tak boleh baca in terms of the psikologi support, psikologi buyers and sellers pula. So, lebih baiklah saya gunakan candlestick. Okay. So, bila saya buang EMA 14 sekalipun kan, apabila sampai satu tahap nanti, tuan-puan dah sampai tahap competence kan, competence dalam market, tuan-puan pun boleh nampak the movement of the market kan. Dia buat high low high high, sini dia hanya membuat sideways, kan, tuan-puan panggil sideways lah kan, buat low high low high, tak ada low low. Okay, even yang nampak ini buat low low, tak sebenarnya. Okay, ia masih lagi tight to the harbor. Bahasa Melayunya hanya berlaku aktiviti penjolokan, tiada aktiviti pemecahan. Okay. Okay, Okey, boleh. terbaik. Next soalan. Okey, terbaik atas pencerahan tu. So mungkin kita boleh ke soalan seterusnya yang tanya tentang okey, market ni dia sesuai trade waktu pagi ke, waktu petang ke, macam mana? Ada tips? Alamak, ini nak tips based pada timing ya. Okey, kalau pagi opening je, opening je gap kan. Tiba-tiba market semalam closing dengan daily bullish. Okey, tiba-tiba pagi ni gap down. Kenapa gap down? Gap down mungkin disebabkan oleh faktor soybean oil lah. Sejak malam sebab FCPU close pukul 6 kan, tapi soybean oil keep on going sampai 2.20 pagi kan. Masa tu market start jatuh. Katalah sambung balik pukul 8 pagi, soybean oil masih jatuh sampailah pukul 10.28 kan. Kita dah boleh agak lah. Kita buka market CPU pada 10.30, market gap down. Apabila market gap, biasanya banyak pedagang tak suka lah macam mana nak kejar gap. Sebab gap ni ada few keadaan lah. Dia boleh gap down, move down, gap down, move up. Tapi banyak kali SPO dia gap down, dia akan sideways lama. So kita nak masuk balik market, tunggulah sampai habis sideways, biasanya sampai 12.30. Lepas tu buka balik 2.30. 2.30 lagi sekali ada gap. Tunggulah lagi ada consolidate atau test zone atau pullback. Dalam keadaan market kan, tuan-puan biasa market masuk melalui jenis apa? Jenis pullback macam ni, pullback. Malam ni saja pullback lah yang selamat. Atau yang masuk melalui
buffer zone, market consolidate, okay, consolidate dan pecah. Kat sini pun nampak macam MTBA kan, MTBA kan keadaan market pecah atau masuk melalui test zone, okay, test zone, test buffer zone, test upper zone, test demand zone, test order flow zone. Atau satu lagi masuk melalui continuation of the momentum, iaitu order flow. Nampak? Banyak jenis keadaan tuan-puan nak masuk market. Kan? So, masuk yang mana? Kan? Kalau hanya belajar satu, kena tunggu sehingga ada pullback lah. Kalau dah tak ada pullback, dah mungkin tak masuk. Okay. Oh, Boleh? terbaik di atas pencerahan tu. So soalan TA seterusnya ada yang tanya. tahap tinggi lah ni. Okay. Adalah. Ah, Okey, terbaik. So ah. ada kan yang soalan yang kata tuan tak pakai volume ke untuk dekat chatting ni? Ke ada sebab tertentu ke tak pakai Volume. volume? Okay. Dia macam ni. Volume tu dia siap selepas candle siap ke atau sebelum candle siap? So Selepas. sebenarnya all those lagging selepas all those indicators are the lagging indicators. Okay, indicators volume, indicators MACD, CCI, stochastic kan. Itu semua adalah lagging indicators. Sedangkan kita nak masuk lebih awal, okay? Dan kita nak tahu mana hala tuju masa hadapan. So dalam memahami market ni, kita nak tahu hala tuju masa hadapan ni, kita kena follow big players. Big players tu maksudnya follow siapa yang major buyers pada masa tu. Maksudnya kalau major buyers ada bullish, kita nak tunggu peluang-peluang nak masuk balik apabila ada pullback, apabila ada consolidate, atau apabila ada order flow level. Okay. Okey, terbaik. Kata harap dapatlah dia punya jawapan kat situ. Dia nak tanya ni, especially yang kerja full time ni, mungkin tak ada masa nak monitor chart, mungkin tak ada masa nak nak mengadap chart apa semua tu. So apa time frame sesuai untuk orang yang mungkin nak swing ke, nak buat midterm ke, macam mana ni? Saya ada jugalah masuk melalui dah dia kata lah saya nak highlight kan saya punya team atau klien saya kan follower saya kan yang masuk melalui daily chart. Apabila masuk melalui daily chart kan dia punya bias is about the same lah. Cuma level untuk stop loss tu agak quite huge lah. Jadi satu stop loss kan, satu stop loss tu dalam negatif 40 hingga 50 ticks. Kalau ada masuk buy dan guna daily kan, guna daily, lepas tu market corner, okay, so 40, katalah negatif 40 tick kan, 1000 satu lot. Dan jangan cut tau. Tahu tak? Masuk dan salah. Lepas tu biasanya kami big player banyak masuk melalui daily chart kan, big TF ni. Dan dengan big capital ni kita tak cut. Kita cut. Jadi agak-agak kita buat apa, Cik Ezra? Ingat tak bulan 3 saya ada highlight kan pasal hedging kan. So salah satunya kaedahnya tuan-tuan boleh hedging lah. Kan kalau kata masuk MPCU, supply MPCU dan salah kan, hedge dekat MPCV. Sehingga bila? Sehingga buyers kembali jelas. Okay, so hedge management ni topik yang panjang jugalah. Okay, tapi biasa macam tu. Biasa yang dah sibuk kan kerja kan, sama ada dia masuk melalui daily atau paling kecil TF 1 jam. Bila TF 1 jam, tuan-tuan biasanya akan overnight. Akan simpan. Tak boleh in out the same day. Sebab in out the same day ada 6 batang candle saja. 2 di sebelah pagi, 2 batang candle 1 jam, 4 batang candle sebelah petang. Okay, jadi modal agak ni lah. It's quite big lah. Okey, terbaik. Okay. So kata mungkin untuk swing trader ni teknik dia lain sikit lah. Compare dengan ni dah modal dia pun Teknik lain sikit lah. lebih banyak sikit lah daripada yang biasa mungkin satu Ya, lot, dua betul. lot ni. Okey, terbaik. Mungkin soalan terakhir yang tanya tentang macam mana nak contact. Ada nak bagi nombor phone ke, Facebook ke, macam mana ke? Facebook lah. Saya bagi apa kat last slide tadi ada Facebook kan. Facebook sama ada Facebook nama saya atau Facebook fanpage saya Tuan Penjejak X lah. Okay, ada contact number situ kan. Sebab saya pun letaklah nama saya lesen anda apa, semua tu telus. Okay, but I'm a licensed speaker lah. I'm a licensed dealer under SC. Okay, so tak ada nak corner-corner lah. Okay, kita telus. Okay, nanti itu tengok kat Facebook.
kan. Okay, terbaik. So siapa nak tahu lebih lanjut boleh hubungi Hmm. beliau kat Hmm. Facebook. So terbaik. So mungkin kita pun dah sampai ke penghujung rancangan ni. Dalam kata penghujung rancangan ni tadi pun kita dah ke Q&A, tapi sebelum you all pergi, sebab kita pun dah sampai pukul 10 ni. So minta maaf banyak-banyak lah in case apa kita tak dapat nak jawab semua yang punya soalan, sebab kata macam saya mention tadi, kita ada banyak Ni, lagi Cik, event lepas ni. Cik Eza. Cik Ya, Eza. saya Sebelum tu sebab ini saya punya sesi last untuk kali ni, saya tak pastilah ada lagi ke tak kan, tapi tengok nampak macam tak ada sebab bagi peluang pada speaker lain. Okey, tak apa. Saya nak sudahi dengan saya nak jual pantun. Tak payah beli saya jual je. Okey? Pisang sila. emas di bawah belayar. Masak sebiji di atas peti. Skim emas ETA sudah tak dibayar. Lebih baik masuk FCPO, confirm puas hati. Okey, betul tak? Kita belajarlah betul-betul. Baik. Okey, belajar betul-betul. Sehingga tuan-puan boleh kawal your own money kan. Jangan lagi masuk apa-apa skim yang banyak dekat Facebook nowadays. Semakin banyaknya skim-skim yang ajak melabur dapat pulangan tetap kan. So pilihlah market yang tuan-puan boleh belajar dan boleh kawal. Okey, belajar sampai pandai. Okay, ini ada peluang-peluang untuk membuat duit. You work at home, you stay at home. Saya pun actually sejak balik masa saya bertugas kat Kenya kan, sampai 2011 saya balik Malaysia, saya dah tak masuk pejabat dah. I work at home, stay at home. Okay, sebab bila kita belajar soft skill kan, insyaAllah apa-apa apabila ada sesuatu musibah macam nowadays ada pandemik kan, so adalah something yang kita boleh buat untuk jana income. Okay, so my advice is belajarlah, jangan jemu kan, belajar sampai pandai sampai boleh buat duit. Okay, insyaAllah itu saja. Thank you. Okey, terbaik Tuan Mat di atas apa orang kata dia kata last words lah. Nak nangis semua dia tadi kan. Sebab orang kata mungkin kita tak jumpa lagi lepas ni. So mungkin kita jumpa tahun depan lah pula. So terbaik. So sebelum you all mengundurkan diri dan sebelum kita tutup majlis ni, saya nak minta tolong sangat-sangat ya ambil masa dalam masa seminit. Ni memang orang kata memang kita minta tolong sangat-sangat sebab orang kata kita Busa dah bagi event free, dah jemput speaker yang hebat, dan kita buat benda semua percuma. So apa yang you kena buat, you kena tolong kita untuk pergi ke website ni, atau you scan web page ni, scan QR code ni untuk you bagi kita feedback, dan dia ambil masa dalam masa seminit 2 je. So dalam masa seminit 2 ni kalau boleh you tolong untuk kita bagi tahu feedback kat Busa, mengatakan okey, macam mana event malam ni, okey ke tak okey, nak lagi ke apa semua, puas hati ke tak. So at least dengan you punya feedback ni, Busa pun tahu kan, kalau lagi ramai orang bagi feedback, lagi ramai orang bagi dia punya komen, so insyaAllah Busa akan buat improvement ke atau ke mungkin nak tambah baik ke, atau mungkin nak tambah lagi setiap minggu ke, lepas ni kita pun tak tahu. So at least you all ada peluang untuk reach out to the authority, to the untuk kita punya organizer dan juga untuk buat lagi sesi ini pada masa akan datang. Okay? So dah scan belum? Dah masuk link ni belum? So you ambil masa seminit 2 je, tak lama kan? Sebab saya tahu mungkin dah penat nak tidur, esok nak start kerja ke. So you hanya ambil masa seminit 2. Okay? Okay, terbaik. So macam saya share lagi pada awal tadi tu, malam ni bukan sesi yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan. So kita ada lagi untuk bulan depan, kita ada 3 lagi webinar yang kata memang still percuma dan ada mix English and Malay lah. So macam you boleh tengok kat slide ni, pada 13 hari bulan kita ada trading for a living, lepas tu kita ada 20 hari bulan kita ada quantitative model, dan pada 27 Julai kita akan ada sesi bahasa Melayu dan kita akan bersama-sama dengan speaker yang hebat juga, dan kita akan go through topik bagaimana menjaga risiko supaya berjaya dalam pelaburan FCPO. Okay. So macam mana nak buat? You hanya kena scan pada QR code tu dan you kena daftar siap-siap. Sama je proses dia macam you daftar hari ni kan, malam ni kan. Okay, so kalau nak tengok lagi kan, nak tengok lagi apa event yang ada, so you hanya perlu ke website ini so salin, siapa yang nak salin, atau mungkin you boleh klik je sekarang, maknanya you buka browser, masukkan siap-siap. Kat mana tu? www.excellent.com/events. So kat situ ada macam-macam lah event yang kita ada, dan contoh malam ni punya event pun ada. Okay? Tu untuk Jun. Tapi ada tak untuk bulan-bulan yang akan datang? So you klik hanya pada kalender tu. So you klik pada Julai. So Julai tu nanti dia akan keluarlah lagi satu calendar view. So you boleh tengok list of kita punya event dan juga workshop. Bercerita tentang workshop ni pula, tuan-tuan dan puan, kalau rasa macam sejam setengah ni tak cukup lah,
kan kita rasa macam sekejap sangat, rasa macam nak lagi. So apa yang kita boleh buat, kita akan adakan online workshop ni bila pada bulan Ogos, dan kita ada buat 2 session. Kalau boleh you attend yang workshop 1 dulu, baru you attend workshop 2. Jangan you pergi 2 lepas tu patah balik 1 kan. So tak boleh macam tu. You kena make sure you follow workshop 1 dan seterusnya you pergi workshop 2. So proses dia sama juga, kena scan dan untuk register. Dan kalau nak tahu, workshop ni dia limited sebab dia hanya nak orang yang betul-betul serius, yang betul-betul nak commit, yang betul-betul nak lebih lanjut lah tentang SPO ni. Dan dia hanya terhad kepada first 50 online attendees saja. So memang siapa nak betul-betul commit, you block you punya kalender siap-siap, you catat dia punya, terus register siap-siap lah. Tapi dah register lu, janganlah kata tiba-tiba ada hal lah apa. So make sure you save the date dan you make sure you make yourself available pasal hari tu. Okay? Lagi, online workshop pun ada dekat kita punya website. Website mana tadi? www.excellent.com/events. Dan lagi satu kita nak highlightkan, dia hanya limited kepada 50 pertama je. Takut nanti you daftar lambat, you tak dapat slot, jangan marah Okey, terbaik. Okey, selain daripada tu, nak bagi tahu you all, Bursa Malaysia ni dia ada satu website kata yang baru juga yang kita panggil Bursa Academy. So Bursa Academy ni apa dia? Dia ada video, dia ada macam-macam lagi lah, dan dia provide satu platform online e-learning. Zaman sekarang ni semua dah kan? Ada video lah, ada artikel lah, ada infografik lah, ada macam-macam. So kat mana nak pergi website ni? Dia dekat Bursa Marketplace, saya rasa you all pernah dengar kan atau pernah tahu. So dia hanya subdomain atau sub dia punya kat Bursa Marketplace, iaitu www.bursamarketplace.com. Kalau boleh you support lah kan. Kalau you nak tengok pas punya webinar pun rasanya ada kat sini juga, especially kalau you terlepas yang sebelum-sebelum ni. Okay? So apa lagi? Okey, dan itu sajalah. Apa lagi bila nak tamat kan. So sekarang pun kita dah sampai ke penghujung rancangan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada kita punya speaker Tuan Mat Azuri. Terima kasih juga semua yang sama-sama dengan kita sampai penghujung rancangan. Dan terima kasih juga kepada semua yang tolong isi feedback form tu. Jangan lupa isi feedback form tu, sebab feedback form tu memang sangat penting untuk kita. Okey. So macam mana semua nak join lagi lepas ni? So kalau nak join, pergi ke website tadi. Tadi kita dah bagi tahu kan, you pergi ke www.excellent.com/events. So daftar siap-siap kan, takut nanti terlupa lah, alamat tak daftar lah, lepas tu tak dapat notification lah. So nanti terlepas peluang, sebab benda ni semua percuma je tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik. Dan dengan itu saya nak ucapkan juga terima kasih kepada Bursa Malaysia Derivatives, Bursa Academy. Terima kasih juga kepada Excellent, dan memang tak dilupakan kepada semua you all lah yang support kita daripada awal sampai ke penghujung rancangan. Dan so dengan itu saya akhiri kita punya sesi pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih semua. Stay safe. Selamat malam. Assalamualaikum.